Okey kelas. Baik. Seterusnya kita akan sambung pada kesan thalassemia pada diri, keluarga dan masyarakat. Okey, kita lihat kepada kesan yang kedua, iaitu kesan kepada keluarga. Okey, kesan kepada keluarga. Okey, baik. Yang pertama, pemindahan sum-sum tulang. Okey, ini yang akan berlaku. Okey, baik. Apa yang akan berlaku dalam proses pemindahan sum-sum tulang tadi? Okey, pemindahan sum-sum tulang untuk pesakit thalassemia major. Okey, biasanya menggunakan sum-sum tulang daripada saudara-saudaranya, adik-beradik kandung. Kerana kejayaan usaha ini adalah yang paling tinggi lah dalam usaha untuk merawat pesakit-pesakit thalassemia. Okey, itu yang akan berlaku. Kesan kepada keluarga. Okey, kita akan ambil ataupun menggunakan memindahkan sum-sum tulang, okey, untuk pesakit thalassemia major sahaja. Okey, kita akan pinjam lah, kita akan dapatkan terus sum-sum tulang ini daripada saudara-saudara kandung kita. Kerana ia telah terbukti berkesan untuk merawat pesakit thalassemia. Okey, kemudian yang kedua, memerlukan peruntukan kewangan yang lebih kepada perubatan. Okey, terutamanya kepada orang yang menanggung, ibu bapa lah kebiasaannya yang mewarisi penyakit thalassemia ini kepada anak-anak mereka. So ibu bapa ini akan terbeban, sedikit terbeban. Jika keluarga yang susah, yang miskin, mereka akan sangat terbeban dengan kewangan mereka, kerana mereka perlu mencari wang yang lebih banyak bagi menampung perbelanjaan rawatan, perubatan, ubat dan sebagainya, segala urusan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit thalassemia ni yang perlu dirawat. Okey, itu kesan kepada kewangan kepada keluarga. Kemudian yang ketiga, akan berlaku tekanan dalam hidup mereka. Hidup akan berada dalam tekanan. Okey, keluarga akan mengalami tekanan dan juga gangguan emosi kerana anak-anak tadi tidak dapat menjalani kehidupan yang normal seperti anak-anak yang lain. Okey, itu yang akan berlaku kepada mereka bagi yang mempunyai ahli keluarga anak yang mempunyai penyakit thalassemia ini. Okey, kesannya kepada emosi, sedih kerana anak-anak mereka tidak dapat bergaul ataupun menjalani kehidupan yang normal seperti orang biasa, orang yang normal lain. Okey, baik. Kemudian kesan yang ketiga adalah kepada masyarakat secara keseluruhan dia, secara skop yang lebih besar. Tadi yang pertama kita lihat kepada diri, skop yang lebih kecil. Kemudian keluarga, skop dia lebih besar sedikit. Okey, kemudian yang ketiga, skopnya semakin membesar. Dia memberi kesan daripada yang paling kecil sehingga yang paling besar. So kepada masyarakat, apa kesan dia? Okey, yang pertama, pertambahan kepada bilangan pesakit ataupun orang yang membawa penyakit thalassemia. Itu yang cuba kita elakkan daripada berlakunya pertambahan pesakit-pesakit thalassemia. So apabila berlakunya perkahwinan antara pesakit thalassemia, okey, antara pesakit thalassemia ni, kedua-dua pesakit thalassemia berkahwin, dan ia akan menambahkan risiko berlakunya penambahan jumlah pesakit. Okey, disebabkan itu pihak kerajaan telah menjalankan beberapa inisiatif, iaitu bagi pasangan-pasangan yang hendak berkahwin, okey, mereka perlu menjalani ujian saringan awal terlebih dahulu untuk mengesan thalassemia. Okey, sebelum mereka berkahwin, mereka perlu menjalani ujian saringan thalassemia untuk mengetahui sama ada mereka ini pembawa gen penyakit thalassemia.
supaya mereka lebih bersedia lebih awal. Sama adakah kedua-dua pasangan itu merupakan pembawa gen penyakit thalassemia. Jika kedua-duanya tahu lebih awal, mungkin mereka akan mengelakkan daripada berkahwin, kerana kesannya lebih teruk, kesannya lebih buruk kepada waris ataupun kepada anak-anak mereka nanti. Okey, kemudian yang kedua, bagi kesan kepada masyarakat, iaitu penderma darah. Apa kesannya? Pertambahan penyakit thalassemia. Apabila pesakit thalassemia semakin meningkat, so secara tidak langsung mereka ini memerlukan rawatan untuk melakukan pemindahan darah setiap bulan tadi. Okey. Ini akan memberi kesan kepada penderma-penderma darah, bekalan-bekalan darah yang ada di bank darah di hospital. Permintaan bekalan darah akan meningkat akibat daripada pertambahan pesakit thalassemia yang memerlukan rawatan untuk pemindahan darah tadi. So ini adalah 3 kesan dia. 3 kesan penyakit thalassemia kepada diri, kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Okey, baik, yang seterusnya. Okey, kepentingan untuk kita mengesan lebih awal. Okey, mengesan lebih awal penyakit thalassemia ini, dan juga apakah rawatan yang boleh kita lakukan bagi pesakit thalassemia. Okay, saya cuba zoom sedikit sekejap. Okey, baik. Yang pertama, kepentingan untuk kita kesan dia lebih awal, mencegah penyakit thalassemia ini daripada terus menular, terus merebak, terus jumlahnya semakin bertambah. Okey, sebagai langkah awal tadi yang kita lihat tadi, ujian saringan pengesanan awal perlu dilakukan, kerana ia adalah sebuah ataupun satu penyakit genetik. Okey, pasangan yang nak berkahwin perlulah diwajibkan menjalani ujian saringan awal thalassemia untuk tahu status adakah mereka ini merupakan pembawa penyakit thalassemia, dan seterusnya ia dapat dielakkan daripada berkahwin jika lelaki dan perempuan yang ingin berkahwin tadi adalah pembawa thalassemia. Baik, kemudian yang kedua, dapat mengelakkan kos perubatan yang tinggi. Yang tadi kita lihat kepada kesan kepada keluarga tadi, beban keuangan. Okey, transfusi darah yang berterusan akan menyebabkan pengumpulan zat-zat besi berlaku ataupun terkumpul di dalam organ-organ utama badan. Contohnya seperti di bahagian organ hati dan juga limpa. Okey, kemudian pesakit akan memerlukan kos yang tinggi bagi menyingkirkan pula zat besi tadi yang berlebihan. Okey, dan perlu dilakukan mengikut keperluan. Jika banyak, semakin keraplah akan memerlukan rawatan. Kemudian bagi mengurangkan risiko penyakit ini, pesakit perlu mengelakkan diri daripada makan makanan yang tinggi kandungan zat besi. So pesakit perlu mempunyai pengetahuan yang baik dalam pemakanan. Apa yang mereka makan? Adakah makanan yang mereka makan ini mengandungi kandungan zat besi yang tinggi? So mereka perlu elakkan. Okey. Baik, kemudian yang ketiga, mengetahui status kesihatan. Okey. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Dunia, WHO. Okey, mengikut WHO, diagnosis penyakit thalassemia boleh dilakukan pada usia kehamilan 10 hingga 11 minggu menerusi prosedur amniocentesis dan juga chorionic villus sampling. Manakala diagnosis secara lazimnya boleh dijalankan menerusi ujian pengiraan sel darah merah. Okey, baik. Kemudian yang keempat,
Rawatan. Rawatan untuk menyingkirkan zat besi tadi, yang kita lihat di atas tadi. Okey, rawatan penyingkiran zat besi ni, dan juga berapa kali berapa kerap rawatan itu bergantung kepada tahap pengumpulan zat besi itu sendiri dalam tubuh badan seseorang. Okey, jika semakin banyak, semakin banyak rawatan yang diperlukan. Rawatan jenis ini merupakan rawatan sementara sahaja, dan bersifat rawatan sokongan. Okay, kemudian rawatan penyembuhan yang sebenar perlu melalui pemindahan darah dan juga sum-sum tulang daripada penderma-penderma yang sesuai. Seperti yang kita bincang tadi, penderma adalah melalui saudara-saudara kandungnya yang sesuai. Kebiasaannya saudara-saudara kandunglah yang akan dirujuk, yang akan dipanggil untuk melakukan pemindahan sum-sum tulang. Okey, daripada penderma yang sesuai. Okey, baik, sedikit maklumat. Okey, apa makanan yang mempunyai tinggi zat besi? Yang pertama adalah organ dalaman haiwan, contohnya seperti hati. Okey, kemudian yang kedua adalah kuning telur. Kemudian yang ketiga kekacang, pelbagai jenis kacang. Dan yang keempat, kebanyakan sayuran yang hijau yang berdaun. Dan yang terakhir, produk makanan yang diperkaya dengan zat besi. Okey? Baik. So, kita dah habis sampai setakat itu, kepentingan pengesanan awal dan rawatan pesakit thalassemia. So, sekarang saya nak bagi soalan kepada kamu untuk kamu cari jawapan dia. Kemudian kamu akan jawab di bahagian komen sahaja di posting yang saya buat dalam Google Classroom. Okey, baik. Soalan yang pertama, kamu perlu dengar. Baik, kamu nyatakan soalan pertama, apakah maksud thalassemia minor? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apakah maksud thalassemia major? Okey, itu soalan yang kedua. Baik, kemudian soalan yang ketiga, kamu senaraikan tanda-tanda penyakit thalassemia. Okey, ingat balik ada berapa tanda-tanda penyakit thalassemia. Okey, kemudian kamu nyatakan apakah kesan thalassemia. Okey, kepada tiga peringkat tadi, tiga peringkat tadi. Yang pertama apa? Skop yang paling kecil adalah kepada diri, okey, kemudian kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. So, ada soalan di situ, 1, 2, 3 dan 4 soalan. Okey, yang pertama maksud thalassemia minor. Yang kedua thalassemia major. Okey, nyatakan kedua-dua maksudnya. Kemudian nyatakan juga, senaraikan apakah tanda-tanda penyakit thalassemia. Okey, kemudian yang keempat, nyatakan kesan thalassemia kepada diri, keluarga dan juga kepada masyarakat. Okey, itu soalan dia. So, kamu jawab di bahagian komen yang ada di posting tajuk kita hari ini. Saya akan semak jawapan kamu melalui jawapan-jawapan yang kamu muat naikkan, yang kamu send di bahagian posting untuk hari ini. So, kita tamatkan dahulu untuk hari ini. Setakat ini. So, saya akan tunggu sehingga tamat waktu kelas. Baru kita tamatkan kelas. Okey? Baik, terima kasih.